Okey, salam sejahtera dan selamat pagi atau selamat petang kepada semua pelajar-pelajar baharu ya. Selamat datang ke UPM dan tahniah sebab anda berjaya sampai ke Menara Gading di UPM. So, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya kepada anda semua, pelajar-pelajar semua. Nama saya adalah Encik Allen dan saya adalah pegawai pertanian di Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia dan saya berasal daripada Tawau, Sabah. Okey. Sedikit tentang hari ini saya akan memberi sedikit taklimat tentang ladang yang berada di Fakulti Pertanian dan juga siapakah proses owner atau owner kepada ladang-ladang tersebut, dan juga saya akan memberikan sedikit taklimat tentang keselamatan di ladang, apa yang perlu anda tahu, yang perlu anda sediakan dan juga perlu anda lakukan semasa anda berada di ladang, dan juga kita akan menyentuh sedikit tentang skim amalan ladang terbaik yang kita namakan sebagai MyGAP, Malaysia Good Agriculture Practice. So, serba sedikit tentang ladang di UPM ya. Kita ada 3 ladang di Fakulti Pertanian, iaitu ladang 2 yang diketuai oleh Encik Saiful, dan juga kita ada ladang 10 yang berhampiran dengan College 13 dan 14 yang diketuai oleh saya, Encik Allen, dan kita ada ladang 15 yang berdekatan dengan Fakulti Pertanian yang diketuai oleh Haji Muhammad. Jadi setiap ladang-ladang itu ada orang yang bertanggungjawab dan juga ada staf-staf yang bekerja di ladang tersebut untuk memastikan bahawa perjalanan di ladang itu dilakukan dengan baik dan teratur. So, taklimat hari ini saya akan beri taklimat sedikit tentang keselamatan di ladang dan juga apakah yang perlu anda tahu, anda lakukan dan juga anda ikuti semasa berada di ladang, dan juga kita akan memberikan sedikit dan juga saya akan menyentuh sedikit tentang skim amalan ladang yang terbaik, iaitu MyGAP. Okey. So, tujuan taklimat ini adalah memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar semua tentang keselamatan di ladang dan juga memberi informasi tentang prosedur keselamatan di ladang dan juga memberikan informasi tentang keperluan skim amalan ladang terbaik, iaitu MyGAP, dan juga memberikan sedikit informasi tentang QMS atau Quality Management System, OSH atau keselamatan di ladang, dan juga EMS iaitu Environment Management System. Okey. Serba sedikit tentang istilah keselamatan di tempat kerja ya. Ianya adalah satu perkara atau peraturan. So kita kena ikut peraturan ini bagi memastikan setiap pekerja atau pelajar berada di dalam keadaan yang selamat di jangka masa yang pendek ataupun panjang. Jadi maknanya semasa berada di ladang, anda perlu mematuhi semua peraturan-peraturan yang telah dinyatakan dan juga yang telah digariskan untuk memastikan bahawa keselamatan anda terjaga, dan juga segala usaha untuk mencegah kerugian dan kehilangan yang disebabkan oleh apa sahaja punca untuk melindungi manusia atau alam sekitar atau harta benda. Jadi maknanya semasa kita berada di ladang, kita kena memastikan bahawa kehilangan dan juga keselamatan perlu dijaga, dan juga harta benda dan juga alam sekitar pun perlu dijaga pada bila-bila masa. Okey, istilah tentang MyGAP ya. MyGAP adalah satu sistem pengurusan sumber di dalam pengeluaran pertanian secara baik dan lestari. Kelebihannya adalah untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualiti tinggi, meningkatkan pengeluaran untuk keselamatan dan kebajikan pekerja dan juga pelajar di ladang, dan juga produk yang bersaing di peringkat antarabangsa, juga memelihara alam sekitar dan juga penggunaan racun yang minima atau optimal. Okey.
Okey, sedikit tentang kekemasan di tempat kerja ya. Apabila kita di tempat kerja, kita kena mematuhi keperluan-keperluan atau peraturan-peraturan di ladang. Contohnya, jika anda seorang pelajar lelaki, anda kena menggunakan pakaian yang sesuai, iaitu mungkin pakaian t-shirt macam ini, atau dan juga seluar panjang. Kita tidak dibenarkan untuk menggunakan seluar pendek di ladang ya. Dan juga anda kena mengenakan kasut yang tertutup. Tidak boleh menggunakan sandal di ladang atau kasut-kasut yang terbuka di ladang. Okey, dan jika anda seorang pelajar perempuan, jika sekiranya anda menggunakan tudung, kita kena memastikan bahawa tudung anda tidak terlampau panjang. Okey, kalau boleh biarlah tudung itu di aras dada sahaja. Ini untuk mengelakkan, sebab kadang-kadang apabila anda berada di ladang, anda akan membuat kerja-kerja yang agak kasar ya, contohnya menyangkul dan sebagainya. Kita tidak mahu apabila anda menyangkul, tudung anda akan tersangkut di cangkul tersebut dan itu akan mengelakkan anda daripada tercedera. Jadi kalau boleh, kalau sekiranya anda menggunakan tudung, pastikan bahawa tudung anda itu adalah tudung yang agak ringkas dan juga senang untuk anda bekerja di ladang. Dan juga bagi pelajar-pelajar wanita, anda perlu juga menggunakan baju yang sesuai dan juga seluar. Tidak dibenarkan untuk menggunakan skirt atau menggunakan pakaian-pakaian yang tersangat labuh di ladang. Dan juga anda juga dikehendaki untuk menggunakan kasut di ladang, kasut yang sesuai di ladang. Kasut yang sesuai itu adalah kasut-kasut mungkin sport shoes atau kasut-kasut yang plastik. Tidak dibenarkan untuk menggunakan kasut bertumit tinggi di ladang. Nanti kalau you bertumit tinggi, kerana nanti you berjalan-jalan di ladang, nanti tumit tinggi you tu akan termasuk di dalam tanah dan anda tak boleh berjalan. Dan nanti kasut-kasut yang tinggi itu akan rosak. Dan juga sekiranya anda menggunakan kasut yang tidak sesuai di ladang, itu akan menyebabkan kemalangan di ladang. Okey, satu juga yang perlu anda lakukan di ladang, selalu berhati-hati semasa di ladang. Selalu mendengar arahan-arahan daripada pegawai untuk memastikan bahawa anda berada di keadaan yang selamat di ladang. Okey? Okey, tentang selepas itu saya akan memberi taklimat sedikit tentang pengkelasan racun makhluk perosak dan juga panduan penyimpanan racun makhluk perosak atau racun serangga atau racun rumpai, sebab kadang-kadang pelajar-pelajar akan menggunakan racun-racun ini untuk mungkin projek-projek anda, dan juga semasa membuat projek ini anda dikehendaki untuk mengenakan PPE atau Personal Protection Equipment. Nanti kita akan bercerita sedikit tentang PPE yang perlu anda tahu dan perlu anda kenakan semasa berada di ladang, semasa mengendalikan racun dan juga apa-apa sahaja kerja-kerja yang agak berbahaya di ladang, dan juga prosedur keselamatan di ladang, dan juga keperluan audit dan juga keperluan bahagian mekanisasi. Okey? Okey, sedikit tentang pengkelasan racun makhluk rosak ya. Kalau kita tengok di sini, ini adalah Roundup, ini adalah Shoot dan juga ini adalah beberapa racun yang anda akan gunakan di ladang. Dan kalau kita tengok di sini, apa yang perlu pelajar-pelajar tahu adalah this band yang bahagian bawah ni. Di bahagian bawah ni dia ada band yang berwarna merah, biru, kuning, hitam dan juga biru. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, sebaik saja anda mengendalikan racun-racun,
anda kena tahu apakah pengkelasan racun serangga tersebut, racun tersebut. Okey, bagi apa itu racun yang bahagian bawah ni, kalau kita tengok round up ni, bahagian bawah ni ada satu band yang berwarna biru. Kadang-kadang sekiranya band itu berwarna hitam, maknanya jalur hitam itu dengan simbol tengkorak, ianya sangat beracun atau very toxic. Biasanya untuk racun-racun yang ada band berwarna hitam, dia tidak dibenarkan untuk digunakan di ladang ya, sebab ianya sangat beracun dan dia boleh menyebabkan kematian. Dan sekiranya band tersebut adalah band yang berwarna merah, jalur merah, dengan simbol tengkorak, maknanya racun tersebut sangat beracun. Maknanya pun dia tidak boleh digunakan di ladang. Dan sekiranya dia adalah jalur yang berwarna kuning atau harmful atau beracun, kita kena berhati-hati sebab ianya boleh menyebabkan kematian juga. Yang berjalur biru dia caution atau berbahaya, dan juga yang biasanya adalah jalur putih, iaitu biasalah. Jadi semasa anda mengendalikan racun, pastikan anda tengok band bahagian bawah ni. Okey, yang merah, biru, kuning, dan sekiranya ianya adalah band yang berwarna merah dengan warna hitam, tolong pastikan anda kena meminta kebenaran daripada pegawai-pegawai di ladang untuk menggunakannya. Okey, sebab ianya sangat toksik dan sangat beracun dan ianya tidak dibenarkan untuk digunakan di ladang. Okey, panduan tentang penyimpanan racun ya. Penyimpanan racun kena berbumbung, kering, penggunaan yang baik, bertutup dan berkunci. Jadi maknanya penggunaan racun di ladang itu perlu dikawal. Jadi anda tidak dibenarkan untuk mengambil racun dengan tanpa kawalan, dan sekiranya anda memerlukan racun tersebut, pastikan anda berjumpa dengan pegawai yang bertugas di ladang tersebut untuk meminta kebenaran untuk penggunaan racun. Dan juga apabila anda menggunakan racun, pastikan anda menggunakan bekalan air yang bersih, dan juga setiap racun yang digunakan itu perlu ada rekod dan dikemas kini dan juga dilabel. Satu benda juga yang penting adalah apabila anda menggunakan racun, tidak dibenarkan untuk memindahkan racun tersebut di bekas-bekas yang lain, especially untuk bekas-bekas makanan anda. Sebab ada beberapa instances, pelajar-pelajar minta, contohnya dia minta 1 liter Crown Up ya. Lepas itu dia ada lebih sedikit tetapi bekas yang terlampau besar. Apa yang berlaku adalah student itu akan masukkan di dalam botol plastik seperti ini untuk disimpan. Dan selepas itu kawan-kawannya datang dan dia ingat plastik ini adalah minuman dan dia akan minum daripada plastik ini, dan itu akan mengakibatkan kematian ya pelajar-pelajar semua. Jadi tidak dibenarkan untuk menggunakan apa sahaja bekas makanan dan minuman untuk memindahkan racun-racun yang berada di ladang. Okey. Dan juga untuk memastikan bahawa selepas saja anda menggunakan racun, ianya perlu diserahkan balik kepada pegawai yang bertugas. Okey. Okey, untuk pelupusan racunnya atau pelupusan bekas racun itu, apa yang perlu dibuat adalah sekiranya anda telah menggunakan racun dengan menggunakan semua racun itu dan terdapat bekas-bekas racun yang tinggal ya, pastikan anda menyerahkan bekas racun tersebut kepada pegawai-pegawai. Tidak dibenarkan untuk membuang apa-apa bekas racun di ladang sebab ianya akan menyebabkan keracunan atau menyebabkan
kemudaratan kepada alam sekitar. So apa saja yang anda gunakan di ladang, anda perlu menyerahkan semula kepada pegawai-pegawai yang bertugas di ladang. Dan sekiranya anda menggunakan atau membancuh racun di ladang, pastikan anda membancuh di kawasan yang selamat, yang jauh daripada sungai atau sumber air yang ada. Jadi maknanya kalau kita menggunakan racun, pastikan ianya jauh daripada bekas sungai atau juga sumber air. Sebab kita tidak mahu racun tersebut akan masuk ke dalam sungai atau sumber air dan dia akan memberi racun atau kemudaratan kepada alam sekitar. Dan juga pastikan racun-racun atau bekas-bekas racun yang anda gunakan itu tidak bocor, sebab ada beberapa contoh ya, apabila pelajar-pelajar menggunakan tong racun tersebut dia ada sedikit kebocoran dan ianya akan terkena kepada pelajar. So ianya akan menyebabkan keracunan kepada pelajar. Jadi pastikan semasa anda mengendalikan peralatan-peralatan, especially apabila anda menggunakan racun di ladang, pastikan peralatan-peralatan tersebut berada di dalam keadaan yang selamat dan juga tiada berlaku kebocoran. Okey, sedikit tentang alat pelindung diri atau personal protective equipment ya, yang perlu ada semasa anda menggunakan racun di ladang. Anda perlu ada sarung tangan getah. Jadi maknanya anda tidak dibenarkan untuk menggunakan sarung tangan daripada kain dan juga apron plastik, kasut getah atau daripada material yang plastik yang tidak menyerap air, dan juga goggles yang kita letakkan pada mata dan mask pelindung mulut, baju yang berlengan panjang, seluar panjang dan juga topi. Yang ini adalah optional sekiranya anda menggunakan alat-alat ini, tidak dibenarkan untuk menggunakan topi yang berasaskan kain atau jerami. Jadi topi yang kita gunakan itu mesti topi daripada jenis yang plastik supaya ianya mudah untuk dicuci. Okey, prosedur keselamatan. Okey, kalau sekiranya anda menggunakan racun di ladang dan anda tersedut atau terminum sedikit, janganlah minum. Tapi kalau anda terminum, pastikan anda mengikut prosedur keselamatan tersebut ya. Bawa anda atau kawan anda perlu dibawa ke tempat yang jauh daripada tumpahan racun tersebut. Dan contohnya, kalau sekiranya anda menggunakan racun-racun tersebut dan racun itu tumpah kepada baju anda, pastikan kita membawa kawan kita itu jauh daripada tempat tumpahan racun tersebut dan juga tanggalkan pakaian yang tercemar. Dan juga bahagian-bahagian yang tercemar tadi atau yang terkena racun tersebut perlu dibasuh dengan air yang bersih. Okey, dan juga selepas itu rakan anda itu perlu dibawa ke hospital atau klinik yang berhampiran. Sekiranya berlaku tumpahan, anda perlu ini tak perlu buatlah. Anda perlu membendung dan sebagainya, ini tak perlu buat. Tetapi apa yang perlu anda lakukan adalah anda perlu mencari pegawai-pegawai yang bertugas dan dan memberitahu pegawai-pegawai yang bertugas tentang tumpahan yang berlaku. Jadi you do not have to do untuk memastikan bahawa tumpahan tersebut contain, sebab pegawai-pegawai yang di ladang telah dilatih untuk memastikan bahawa
racun-racun yang tumpah itu dapat dibendung di keadaan yang selamat. Okey, jadi yang ini tak perlu anda tahu. Ini pun tak perlu juga anda tahu keperluan bahagian mekanisasi. Okey, untuk bahagian mekanisasi, sebab kadang-kadang anda akan berurusan dengan pegawai-pegawai yang ada di ladang berkenaan dengan jentera di ladang, ya. Jadi semasa berada dengan di sekitar ladang dan juga terdapat jentera di ladang, pastikan anda menjarakkan diri anda dengan jentera di ladang, sebab kadang-kadang jentera di ladang ni agak anda boleh mendapat kemalangan di ladang dengan jentera di ladang. Jadi semasa berada di ladang, pastikan anda menjarakkan diri anda dengan jentera di ladang. Okey, dan juga pastikan bahawa sekiranya anda ingin menggunakan perkhidmatan jentera di ladang, tolong berhubung dengan pegawai-pegawai yang di ladang untuk penggunaan jentera di ladang. Kita ada satu borang yang kita gunakan untuk aplikasi penggunaan jentera dan juga aplikasi untuk penggunaan jentera di ladang. Anda tidak dibenarkan untuk menggunakan jentera di ladang kecuali dengan bantuan daripada pegawai-pegawai ladang. Okey, saya rasa itu sahaja yang saya ingin maklumkan kepada pelajar-pelajar semua. Saya harap anda mematuhi semua peraturan di ladang dan juga anda sentiasa peka dengan dengan keadaan di ladang. Satu benda yang saya nak ingatkan kepada pelajar-pelajar, ya. Di ladang kita ada haiwan-haiwan yang liar, contohnya ular dan juga mungkin kita ada biawak dan sebagainya. That's one of the reason why kita meminta untuk pelajar-pelajar menggunakan attire yang bersesuaian untuk memastikan bahawa anda tidak tercedera daripada haiwan-haiwan yang liar ini. Dan sekiranya anda berhadapan dengan haiwan-haiwan liar, pastikan anda menjarakkan diri anda daripada haiwan-haiwan tersebut. Dan juga sekiranya anda tergigit atau digigit, pastikan anda pergi ke hospital atau klinik yang berhampiran untuk mendapat rawatan yang cepat. Kita tidak mahu ada berlaku kemalangan atau kematian di ladang. Itu saja saya sudahi dengan salam terima kasih, dan juga saya mengharapkan pelajar-pelajar akan lebih peka dan juga akan sentiasa mematuhi keperluan dan juga peraturan-peraturan di ladang. Itu saja. Sekian dan terima kasih.